Assalamualaikum semua. Kita bertemu lagi dalam channel Cikgu Bom. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan tahun 3 unit 11 Jaga Diri Sehat Emosi dalam topik Bertindak Segera, buku teks muka surat 84. Standar kandungan pembelajaran kita pada kali ini ialah 6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko dalam kehidupan seharian, yaitu penyakit bawaan nyamuk seperti demam denggi dan demam malaria. Standar pembelajaran pula ialah 6.1.2 Mengaplikasi pengetahuan mengenai cara mencegah pembiakan nyamuk. Seterusnya ialah objektif pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran, murid mengetahui langkah mencegah pembiakan nyamuk. Murid juga mengetahui kesan yang dialami apabila dijangkiti demam denggi atau demam malaria kepada diri dan keluarga. Baiklah, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Mari kita lihat terlebih dahulu tempat-tempat pembiakan nyamuk di dalam rumah. Biasanya, di dalam rumah, nyamuk suka membiak di dalam peti sejuk, baldi yang mempunyai takungan air, pam tandas atau mangkuk tandas, kola air, pelapik rak pinggan, bekas seperti jambangan bunga, dan bekas takungan penapis air. Sementara di luar rumah pula, nyamuk suka membiak di dalam tayar terpakai, salur air, bekas simpanan air, peralatan lama yang terbiar, tangki septik, tong cat, botol dan tin, bekas plastik, bekas makanan polistiren, alas pasu bunga atau di dalam pasu bunga, dan pokok bunga berkelopak seperti lidah buaya. Baiklah murid-murid, kita sudah mengenal pasti tempat-tempat pembiakan nyamuk. Sekarang kita lihat pula bagaimana cara mencegah dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan nyamuk malaria. Oke, yang pertama, untuk botol dan tin, kita kumpul dan lupuskan dengan sempurna atau letakkan di tempat yang terlindung dari hujan. Yang kedua, tayar terpakai. Letak di tempat yang teduh, bubuh bahan pembunuh jentik-jentik, lubangkan jika perlu untuk mengelakkan ada takungan air. Dan tayar tersebut juga boleh disusun dan ditutup rapat di bagian atas. Untuk pokok bunga berkelopak, pastikan tiada air yang bertakung. Seterusnya, lantai koridor yang bersampah dan tidak rata, buang dan lupuskan sampah, kemudian bersihkan lantai tersebut setiap minggu. Seterusnya, bekas makanan polistiren kita kumpul dan buang di dalam tong sampah tertutup. Bagi alas pasu bunga pula, berus dan cuci setiap minggu atau bubuh bahan pembunuh jentik-jentik. Bekas simpanan air pula, berus dan cuci setiap minggu, tutup rapat, dan bubuh bahan pembunuh jentik-jentik. Manakala pasu bunga, gembur tanah setiap minggu dan pastikan tidak ada takungan air. Oke, seterusnya bekas minuman hewan ternakan, berus, cuci, dan tukar air setiap minggu, telengkupkan jika tidak digunakan. Bekas-bekas plastik,
buang air yang bertakung, kemudian kumpul dan lupuskan dengan sempurna. Manakala perabot lama pula, kita kumpul, lupuskan dengan sempurna atau simpan di tempat yang terlindung dari hujan. Murid-murid, tahukah Anda, fogging hanya boleh membunuh nyamuk, tetapi tidak boleh membunuh telurnya. Kata kunci untuk mencegah pembiakan nyamuk ialah rajin menjaga kebersihan persekitaran rumah dan kejiranan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat kesan jika dijangkiti demam dengue atau demam malaria. Yang pertama, kita akan demam yang berpanjangan selama 4 hingga 7 hari. Yang kedua, boleh menyebabkan sawan. Ketiga, cirit-birit yang berterusan. Keempat, boleh menyebabkan keradangan paru-paru. Kelima, sesak napas. Keenam, pendarahan. Dan ketujuh, jika tidak mendapat rawatan awal, maka penyakit ini boleh membawa mabuk. Jadi murid-murid, luangkan masa 10 menit setiap minggu bersama ibu bapak mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan nyamuk malaria. Bebas malaria, bebas dengue, mulai dari diri kita sendiri. Baiklah murid-murid, sekian saja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid paham apa yang Cikgu sampaikan. Terima kasih juga karena mengikuti sesi pembelajaran Cikgu. Jangan lupa terus sokong channel Cikgu, like, komen, dan subscribe channel Cikgu Bom. Bye, jumpa lagi.